السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pada pengajian kita yang lepas, kita membicarakan pasal apa, tuan-tuan? Siapa ingat? Saya membicarakan pasal apa? Ihfazillah yahfazka, ataupun apa? Pasal ayat Quran ni ke apakah? Tak ingat? Tak apa. Malam ini insya-Allah kita akan membicarakan tentang 3 rukun yang perlu ada pada setiap orang mukmin, perlu ada kepada setiap orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menginginkan redanya Allah Subhanahu wa taala. Maka 3 perkara ini tidak boleh tidak untuk tidak ada dalam setiap diri orang-orang mukmin. Baik. Suatu ketika Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu, ketika permulaan Islam, baru dia masuk ke dalam Islam, dia datang jumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku wasiat ya Rasulullah. Allah, kalau kita lihat di dalam hadis-hadis Rasulullah, kita akan dapati bahawa kebanyakan hadis datangnya daripada persoalan para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak hadis kita lihat Nabi apabila datang orang Badui kepada Rasulullah, ya Rasulullah ausini ya Rasulullah, kata Nabi SAW, la taghdab, la taghdab, la taghdab, faraddada miraran, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Maka Nabi ulang. Jadi kita lihat banyak hadis berkenaan dengan amalan-amalan ini datangnya daripada persoalan para sahabat kepada Rasulullah. Jadi hari ini rukun yang 3 ini datang daripada persoalan Sayyidina Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, seperti mana yang disebutkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau. Apabila dia bertanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku sudah masuk ke dalam Islam. Jadi ya Rasulullah, apa yang perlu aku lakukan ya Rasulullah? Apa yang boleh aku laksanakan agar Islam yang aku ada sekarang ini manfaatnya besar, mampu menjaga diri aku, mampu menjadikan diri aku orang-orang yang saleh, orang yang dekat dengan Allah, dalam masa yang sama
aku boleh sampaikan dakwah, dalam masa yang sama aku boleh diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan dosa-dosa aku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 rukun utama di dalam kehidupan seorang manusia. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, hadisun hasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukun yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Rukun yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Rukun yang ketiga, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi ini 3 rukun merupakan tunggak utama pada setiap orang yang bergelar mukmin, muslim. Maka inilah dia 3 rukun. Baik, apakah rukun yang pertama? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat Sayyidina Abi Zar Al-Ghifari baru masuk Islam, ketika itu Nabi memberitahu kepada Abi Zar sebagai satu pedoman, bukan sahaja untuk beliau tetapi untuk kita yang ada di atas muka bumi. Yang pertama, ittaqillah haitsuma kunta. Baik, apa dia ittaqillah haitsuma kunta? Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Itu maksud ittaqillah haitsuma kunta. Al-Imam Asy-Syarih Tuhfatul Ahwazi di dalam mensyarahkan hadis ini, beliau mengatakan yang mana sesungguhnya takwa adalah amalan yang disarankan oleh setiap para anbiya alaihi salatu wassalam, daripada Adam sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menyuruh kita untuk bertakwa kepada Allah. Akan tetapi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam datangkan tambahan. Nabi kata ittaqillah haitsuma kunta. Di mana sahaja kamu berada, itu kamu hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ini sesuatu yang sangat-sangat susah ya Rasulullah. Saya berjalan nak bertakwa kepada Allah, saya berlari, saya nak kena bertakwa kepada Allah, saya duduk dalam masjid, saya nak kena bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, saya di pejabat nak kena bertakwa, saya di pasar nak kena bertakwa, saya di emporium nak kena bertakwa, saya di mall nak kena bertakwa. Haitsuma kunta, di mana sahaja kamu berada, selagi mana kamu berada di atas, di bawah langit Allah, di atas bumi Allah Subhanahu wa taala, ittaqillah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti ciri-ciri takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa ini ada step untuk kita mencapai kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu menyebutkan di dalam Bidayatul Hidayah bahawa step yang pertama untuk kamu mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kamu
menjaga segala waktu pemberian Allah kepada kamu, kamu lakukan dengan sebaik-baiknya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kamu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan daripada mula bangun tidur sampailah kamu kembali tidur balik, itu telah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam secara detail. Maka bolehlah lihat di dalam kitab Bidayatul Hidayah li Imamul Ghazali bagaimana cara untuk menghabiskan masa dengan kebaikan. Apabila kita sudah mampu untuk menjaga masa pemberian Allah Subhanahu wa taala, maka takwa itu boleh dicari dengan peringkat yang kedua adalah dengan kamu memperbanyakkan membaca ayat suci Al-Quranul Karim. Jadikan rutinan harian untuk kita membaca Al-Quranul Karim, kerana Al-Quranul Karim adalah kalamullah Al-Qadim, yang mana setiap orang yang membacanya pasti akan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tapi baca dalam keadaan kamu itu tadabbur, memahami ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kamu khusyuk dalam memahami ayat suci Al-Quranul Karim. Al-Imam A'immah Al-Kibar, orang-orang yang terdahulu, mereka ada beberapa cara dalam membaca Al-Quranul Karim. Ada di antara mereka yang membaca satu hari 10 juzuk, 3 hari khatam. Ada yang membaca satu hari 15 juzuk, 2 hari khatam. Ada yang membaca satu hari 30 juzuk, setiap hari khatam. Itu cara yang pertama. Dalam masa yang sama juga, mereka ada cara yang kedua. Mereka yang pertama mereka lakukan, kemudian mereka lakukan cara yang kedua. Apa dia? Mereka mentadabbur ayat suci Al-Quranul Karim setiap hari satu juzuk. Yang satu hari 15 juzuk, satu hari 10 juzuk, satu hari 30 juzuk, mereka baca secara laju. Kemudian yang membaca satu hari satu juzuk, mereka baca dengan tadabbur, memahami akan makna-makna ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian dalam masa yang sama juga, mereka ada satu lagi amalan mereka dengan Al-Quranul Karim. Apa dia? Mereka tidak pindah kepada satu ayat yang lain kecuali mereka telah amalkan ayat yang sebelum itu. Jadi sebab itu kata Imamul Ghazali radhiyallahu taala anhu, aku daripada mula hidup sampai sekarang ini, aku tak khatam-khatam lagi Al-Quranul Karim. Sebab apa? Sebab mereka belum habiskan amal apa yang ayat sebelumnya menyebutkan. Jadi daripada awal 60 tahun, 70 tahun hidup tak khatam-khatam lagi. Kalau nak kata khatam, setiap hari mereka khatam. Tapi maksud daripada khatam ini apa? Khatam beramal dengan semua ayat suci Al-Quranul Karim, amalan yang berterusan. Ini cara-cara, tanda-tanda orang-orang yang ingin mencari takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketiga, antara cara takwa untuk mencari takwa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, habiskan masa-masa dengan kamu duduk dengan orang-orang yang alim, duduk bersama dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, duduk bersama dengan orang-orang yang apabila kamu lihat wajahnya, kamu ingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajahnya itu bukan wajahnya itu Allah, bukan.
wajahnya itu membawa kamu itu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, percakapannya itu membawa kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka duduk bersama dengan orang-orang yang sedemikian mampu mendatangkan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Imam Abi Zar radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, sabatu fil Islam, aku ni baru je masuk Islam ya Rasulullah. Macam mana aku nak tinggalkan arak? Arak ni dah jadi minuman seperti Pepsi Cola pada zaman itulah. Arak ni dah jadi minuman harian. Bagaimana aku nak meninggalkan zina? Zina tu dah jadi hiburan biasa di zaman permulaan Islam. Bagaimana aku nak meninggalkan riba? Bagaimana aku nak meninggalkan yang ni, yang itu dan bermacam-macam maksiat yang dilakukan ketika mana? Sebelum Islam. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Zar, hang nak masuk Islam. Tadilah cakap hang tu. Hang nak masuk Islam, ini jalan dia. Hang ikut saja apa yang aku cakapkan. Ittaqillah, takut kamu kepada Allah, ikut segala perintah Allah, ikut perintah Nabi Muhammad, dan kamu jauhi segala larangan Allah dan larangan Nabi Muhammad. Di mana sahaja kamu berada, ketika itu kamu akan diberkati kehidupan kamu dunia dan akhirat kamu. Tapi aku tahu ya Aba Zar, aku tahu susah untuk tidak tergelincir. Susah. Maksudnya apa? Walaupun kita kadang-kala kita ini berzikir, kita ini berselawat, kita ini sembahyang berjamaah, kita ini begitu, beramal saleh, kita ini tapi kadang-kala kita tergelincir. Kita mengata orang, kita mengumpat orang, kita sangka baik, kita sangka jahat dengan orang, kita begitu dengan orang, kita begini dengan orang. Maka kata Nabi SAW, aku tahu, sebab itu aku datangkan rukun yang kedua. Apa dia ya Rasulullah? Rukun yang kedua adalah wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan kamu ikuti kejahatan kamu itu dengan kebaikan, nescaya akan menghapuskan kejahatan tersebut. Aku tahu ya Aba Zar, dalam kita nak menuju kepada Allah pasti akan digoda oleh iblis, pasti akan digoda oleh syaitan, pasti akan digoda oleh hawa dan nafsu. Maka ketika itu apabila kamu sudah tergoda, kamu sudah terbabas, kamu sudah masuk longkang, ikutilah kebaikan. Ikutilah kebaikan. Apa maksud dia? Apabila kita sembahyang, kita melakukan amal ibadah, tiba-tiba sedar dengan tak sedar, kita berborak-borak, kita dah mengata orang. Sedar dengan tak sedar, kita dah ngumpat orang. Maka ketika itu kata Nabi SAW, berbuat baik. Ikuti, maksud ikuti ni, selepas daripada kejahatan yang kamu lakukan, ikuti dengan kebaikan. Cepat-cepat kamu kalau ada duit ketika itu, ambil duit sedekah.
Ya Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Aku tak sengaja ya Allah. Kalau ketika itu kamu ada wuduk ataupun sebagainya, baca Al-Quranul Karim. Tak ada wuduk ketika itu, kamu istighfar, tasbih. Kalau boleh, sembahyang 2 rakaat, mohon pada Allah keampunan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala sebutkan dalam suratul Nisa, Allah Ta'ala kata, وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Orang-orang yang menzalimi dirinya sendiri, dia pukul diri dia, dia merosakkan diri dia, dia merosakkan orang lain, dia buat kerosakan pada dirinya sendiri. Wa man yadhlim nafsahu wa man ya'mal su'an, orang-orang yang melakukan kejahatan, dengan dia kejahatan dia sama ada bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada bertakluk dengan manusia, sama ada bertakluk dengan orang lain. Dia mencuri, dia menipu, dia mengumpat, dia sakit hati, dia iri hati, dia dengki, dia ini, dia itu dan bermacam-macam lah. Kemudian thumma yastaghfirillah, ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah. Kalimah thumma ini, kalimah dalam Al-Quranul Karim, thumma ini datang biasanya aqib. Apa maksud aqib? Datang biasanya selepas daripada kamu melaksanakan kejahatan, selepas kamu menzalimi diri kamu sendiri, kamu melakukan kebaikan dengan kamu meminta keampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu Allah Ta'ala kata apa? Yajidillaha ghafurar rahimah. Kamu akan dapati Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh itu bersifat dengan ghafurar rahimah, maha memberikan keampunan, maha bersifat dengan sifat pemurah, penyayang. Ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Nisa. Jadi di sini berkenaan dengan wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, maka ini juga ada satu ayat suci Al-Quranul Karim berkenaan dengan hadis ini, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ikutilah kejahatan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, nescaya akan diberikan keampunan kepada kamu. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Sayyidina Abi Zar radhiyallahu ta'ala anhu, dia tahu dia ini orang yang boleh ikut, akan tetapi dia juga tahu yang mana dia ini kadang-kadang terpelesuk, kadang-kadang masuk longkang, terbabas, bawa motor, bawa kereta pun terbabas. Jadi Nabi pun tahu, Nabi tahu keadaan Sayyidina Abi Dzar. Maka Nabi pun kata,
Nah, inilah dia rukun yang kedua, ikuti kebaikan selepas kamu melakukan kejahatan. Baik ya Rasulullah. Baik, Abi Zar, ada satu lagi, rukun yang ketiga. Apa dia ya Rasulullah? Rukun ini Abi Zar adalah syarat untuk kamu itu layak masuk ke dalam syurga, adalah pada rukun yang ketiga. Sebab rukun ini berkaitan kamu dengan manusia sejagat. Apa dia ya Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Dan berakhlaklah baik kepada manusia dengan akhlak yang baik. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengatakan, ittaqillah haitsuma kunta. Itu adalah hubungan kamu dengan Allah. Bertakwalah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Itu adalah hablum minallah, hubungan kamu dengan Allah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan ikutilah kejahatan kamu, kerosakan yang kamu lakukan itu dengan kebaikan, nescaya akan menghapuskan. Itu adalah hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Hubungan kamu dengan diri kamu sendiri. Maka dia ada satu lagi, hablum minan nas. Maka Nabi pun mengatakan, wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan. Dan bersikaplah kepada manusia dengan sikap yang baik. Seolah-olah Nabi nak kata, ini dia hablum minan nas wa hablum minallah wa hablum wa hablun nafsi. Diri kamu sendiri, kamu dengan Allah, kamu dengan manusia. Kenapa saya katakan bahawa ini syarat untuk masuk ke dalam syurga? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dua peristiwa yang berbeza, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, ini ahli syurga, ini ahli neraka. Macam mana ya Ustaz? Apabila suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat berjalan, lalu di tepi Rasulullah jenazah. Di belakang jenazah adalah orang-orang. Kemudian kali pertama, peristiwa yang pertama, Nabi kata yang ini ahli neraka, yang ini ahli neraka. Jadi para sahabat diam, para sahabat tak tanya. Tak apalah. Dalam peristiwa yang kedua, Nabi bersama dengan para sahabat, lalu di sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam jenazah berserta dengan pengikut-pengikutnya. Ketika itu Nabi kata yang ini ahli syurga. Jadi sahabat nak tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana kamu tahu ya Rasulullah? Apakah ini wahyu? Ataupun kamu agak-agak aja ya Rasulullah? Ini sahabat tanya kepada Nabi SAW. Kata Nabi SAW, aku dengar perbualan orang-orang yang membawa jenazah.
Orang yang membawa jenazah yang pertama, dia menceritakan tentang keburukan jenazah. Maka aku tahu jenazah ini buruk sifatnya kepada jiran tetangganya. Maka orang ini masuk neraka. Manakala jenazah yang kedua, aku dengar orang yang membawanya jenazah, mengusung jenazah, dan orang-orang yang mengikut di belakang, mereka menceritakan tentang kebaikan jenazah. Maka aku tahu jenazah ini baik kepada jiran tetangganya. Maka aku katakan dia masuk ke dalam syurga. Seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendatangkan satu guideline bahawa pintu syurga, kuncinya itu ada pada jiran kanan kamu, ada pada jiran kiri kamu, ada pada jiran depan kamu, ada pada jiran belakang kamu. Itulah dia kunci syurga. Betul, ada juga satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan miftahul jannah la ilaha illallah. Itu secara umum. Tapi apabila Nabi sebutkan wa khaliqun nasa bi khuluqin hasan, maka Nabi nak memberitahu bahawa hablum minan nas ini tak boleh tidak kamu abaikan, sebab kamu duduk di dalam masyarakat. Kecualilah kamu itu lahir-lahir di dalam hutan, kamu itu Tarzan di dalam hutan, pun kamu kena berbuat baik kepada binatang, wahai Tarzan. Itu kalau Tarzan duduk dalam hutan lah. Tapi kita tidak, tuan-tuan. Kita duduk macam mana pun kita lahir, kita duduk dengan masyarakat. Kita ada atas, ada kawan bawah, ada jiran kanan, ada jiran kiri, ada jiran belakang, ada jiran depan, ada jiran. Jadi kalau kita tidak buat baik, maka kunci itu tersangkut. Kunci itu tersangkut, yang menyebabkan kita tidak mampu untuk masuk ke dalam pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Kita dah ganggu jiran. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan rukun yang ketiga, syarat untuk masuk ke dalam syurga adalah kamu itu berbuat baik kepada manusia. Para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ni tuan-tuan selalu berfikir bahawa kebaikan orang lain, apa yang difikirkan orang lain, apa yang dibuat oleh orang lain, apa yang dilaksanakan oleh orang lain, ada kena mengena dengan kita. Sedangkan tidak. Sedangkan apa yang dilakukan oleh orang lain itu hak dia. Apa yang dilaksanakan, apa yang difikirkan oleh orang lain itu hak dia. Kamu akan dihisap atas apa yang kamu fikirkan. Kamu akan dihisap atas apa yang kamu laksanakan. Kamu dihisap atas apa yang kamu niatkan. Jadi tidak usah untuk kita busy body, jaga tepi kain orang. Tak perlu. Sebab kita tidak akan ditanya. Tapi kita akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu busy body? Itu ditanya oleh Allah SWT. Kenapa kamu jaga tepi kain orang? Kenapa kamu tatabba'ul sayyiat? Kamu mengikut akan kejahatan? Kamu akan ditanya. Tapi kalau dia nak buat jahat,
dia nak buat itu, dia nak buat itu, dia nak buat bermacam-macam, itu hak dia. Tapi kalau kamu tatabbu' dan kamu ada saksi, silakan. Tapi kalau kamu tak ada saksi, jangan datangkan fitnah kepada manusia lain. Itu dia. Jadi para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 3 rukun ini adalah rukun yang mana Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu meletakkan hadis ini di dalam hadis 40 beliau, yang mana Imamul Ghazali menyebutkan inilah dia kesempurnaan pada makhluk Allah yang namanya manusia. Sekira mana manusia mengamalkan 3 rukun ini, nescaya kehidupannya akan berjaya. Tetapi sekira mana manusia itu meninggalkan 3 rukun ini, maka kehidupannya belum tentu lagi. Ibu-ibu boleh faham? Boleh faham ibu-ibu? Ayah-ayah boleh faham? Jadi ingat, bertakwalah kamu di mana sahaja kamu berada. Kalau kamu sudah terbabas ataupun akan terbabas ataupun sedang terbabas, ikutilah kebaikan. Kebaikan ni banyak. Tolong orang kebaikan, senyum kebaikan, sedekah kebaikan, selawat kebaikan, istighfar kebaikan, semua kebaikan. Ikuti kebaikan. Dan jangan lupa berbuat baik kepada manusia. Ada seorang ketot. Tuan-tuan tahu ketot? Macam Ibrahim Pindik itulah, kan? Allah yarhamu. Tapi dia tinggi sikit lah, tak adalah, cuma dia ketot je. Tuan-tuan, disebabkan dia ini anak yatim, dia ni anak yatim, jadi Allah Ta'ala kurniakan dia kekayaan yang sangat luar biasa. Jadi ketika mana dia besar, dia taja semua anak yatim di negerinya. Dia taja semua anak yatim. Dia jadikan anak yatim tu semua millionaire. Jadi ketika mana dia umur sudah capai 60, 70, dekat 70, semua anak-anak yatim yang dia jaga ini, jadi ketika mana umurnya 70 tahun, yang orang yang ketot ni lah, jadi semua anak-anak murid ni, anak-anak yatim yang telah berjaya ni, jadi seolah-olah dia tahan. Dia tengah bawa kereta, pakcik ni lah, bawa kereta slow, kemudian ditahan. Okey, projek kerja raya dilakukan oleh anak murid dia. Dia letak gambar-gambar tu pakcik ni. Kemudian projek ni dilakukan oleh anak murid dia, letakkan gambar pakcik tu. Projek ni dilakukan. Jadi semua dekat situ, semua anak muridnya yang dia sudah berjaya ni, memuliakan balik orang yang menolong beliau. Jadi para hadirin dan hadirat, sebenarnya kebaikan manusia ini akan dihitung, akan dikenang selama-lamanya. Dan jangan jadikan kejahatan kita dikenang oleh manusia. Biarlah kejahatan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala
Ya satiral uyub ustur uyubana. Wahai Tuhan yang menutup segala aib, tutuplah aib-aib kami. Jangan engkau buka aib-aib kami di hadapan manusia, ya Allah. Jadi para hadirin dan hadirat, kisah daripada pakcik yang tua ni adalah berbuat baik kepada manusia sebaik mungkin. Jangan fikir, tak kiralah siapa sahaja dia. Kerja kita berbuat baik. Sama ada dia tipu, sama ada dia betul, sama ada dia ini scam, itu kerja dia. Itu kerja dia. Kita berbuat baik, kita dipahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia scam, dia mendapat dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kita jangan busybody kita nak tanya pasal kejahatan orang dan sebagainya. Kita buat ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah dia 3 rukun utama dalam kejayaan kita, kejayaan hidup kita di atas muka bumi. Bertakwa kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Kalau sekira mana kamu terbabas, ikutilah dengan kebaikan, dan jangan lupa berbuat baik kepada manusia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan rukun ini meresap dalam hidup kita, meresap dalam hati kita, jiwa kita, untuk kita sama-sama melakukan yang terbaik, yang termampu sebelum kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala azamatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tuan-tuan, kita buka soalan. Sekira mana ada soalan yang ingin diutarakan, fadal. Tak ada soalan. Tak ada soalan, kita akhiri dengan doa insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأكر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل كرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيه الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.